Agama Hindu ialah satu agama atau falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Agama ini adalah agama tertua yang diketahui di dunia. Kitab utama agama ini ialah Veda yang dibahagikan kepada 4 kitab utama, iaitu Rig Veda, Yajur Veda dan Sama Veda dan Atharva Veda. Dalam zaman silam, Hindu dikenali sebagai Aryan Dharma dan orang-orang yang menganuti agama ini dikenali sebagai Aryan. Pendudukan asal mereka ialah di wilayah Punjab. Tidak ada suatu pendapat yang muktamad tentang asal-usul orang Aryan. Golongan cendekiawan dan sejarawan masih mempertikaikan dan mengemukakan teori-teori yang bercanggah. Setengah penduduk mengatakan bahawa orang Aryan berasal dari kawasan Arktik. Setengah mengatakan Asia Tengah dan segelintir mengatakan Mediterranean dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dari Punjab, orang Aryan tersebar ke seluruh India Utara sehingga kawasan yang mereka menduduki dikenali sebagai Aryavarta. Mereka kemudiannya merentasi banjaran Vidya dan bersebar ke seluruh India Selatan. Agastya Muni dianggap sebagai orang yang telah membawa bangsa Aryan ke selatan. Setelah Hindu merangkumi pelbagai aliran, fikiran dan falsafah serta upacara-upacara amal yang amat berbeza, sebahagian besar penganut India bersembahyang kepada pelbagai dewa-dewi. Agama Hindu merupakan agama utama di benua India meskipun India dianggap sebagai sebuah negara sekular. Agama Hindu menjadi agama rasmi negara Nepal. Dengan peredaran masa, 2 cabang utama tumbuh daripada agama Hindu, iaitu agama Buddha dan agama Jain. Malah, pengaruh kebudayaan dan tamadun India juga telah dikenal pasti di Meksiko. Apa yang menarik tentang perkembangan agama Hindu ialah agama ini tidak pernah disebarkan dengan penaklukan, perjanjian, peperangan atau sebarang bentuk keganasan. Keamanan, kasih sayang, simpati, kemanusiaan dan kebijaksanaan merupakan daya tarikan agama Hindu. Kemana sahaja orang Hindu pergi, mereka telah memperkayakan dan meningkatkan kebudayaan dan tamadun tempatan secara semula jadi, tanpa sebarang paksaan. Maka, tidak ada keraguan bahawa India dan agama Hindu merupakan ibu ketamadunan di timur. Malah, kini telah terbukti bahawa idea-idea Hindu juga telah mempengaruhi Great Purba, pusat kelahiran tamadun barat. Seterusnya, dalam masyarakat agama Hindu, mereka juga mempunyai kepercayaan agama Hindu itu sendiri. Contohnya, kewajipan dalam setiap agama mereka adalah yang pertama, wanita dan lelaki harus menutup aurat. Yang kedua, orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, mereka diwajibkan sembahyang dan beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, mereka diharuskan menerima makanan yang diutamakan. Hal ini bertujuan untuk melatih diri mereka menjadi yang lebih baik. Selain itu, ajaran dan kepercayaan mereka juga adalah asas kepercayaan mereka seperti Tuhan hanya satu. Yang kedua, setiap kehidupan sama ada manusia atau binatang mempunyai hak hidup yang sama. Yang ketiga, Tuhan yang menentukan semua yang berlaku di sekitar kita. Dan yang keempat adalah orang yang hidup mengikut Veda digelar Vedati. Hal ini kerana mereka mempunyai kepercayaan tertentu. Seterusnya, mereka mempunyai 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut sebagai Panchasarada. Panchasarada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Kelima ini disebut ialah Widi Tatawa yang bermaksud percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua, Atma Tatawa, percaya dengan adanya jiwa dalam setiap hal. Yang ketiga, Karmapala Tatawa, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat, Punarbhava Tatawa, yang bermaksud percaya dengan adanya proses kelahiran kembali. Dan yang terakhir sekali, yang nombor 5 adalah Moksha Tatawa, percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan terakhir manusia. Dan mereka juga mempunyai 3 kepercayaan lain, iaitu Shaivisma, bermaksud pemuja Shiva. Yang kedua, Vaishnavisma, yang bermaksud pemujaan Dewa Vishnu. Dan yang terakhirlah Shaksima, yang bermaksud pemujaan tenaga aktif.
Seterusnya ialah penyebaran agama Hindu. Yang pertama, agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Yang kedua, agama ini menyediakan kewajipan kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang strata, kasta atau sektor seperti kejujuran, kesucian dan pengendalian diri. Yang ketiga, para ahli dari barat memandang Hindu sebagai peleburan dan sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Yang keempat, sejak abad ke-19 di bawah dominasi kolonialisme barat serta ideologi, agama Hindu ditegaskan kembali sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen. Yang kelima, pemahaman popular tentang agama Hindu digiatkan oleh gerakan modernisme Hindu yang menekankan mistisisme dan persatuan tradisi Hindu. Ideologi Hindutva dan politik Hindu muncul pada abad 20 sebagai kekuatan politis dan jati diri bangsa India. Perayaan yang pertama ialah perayaan Deepavali atau Diwali. Perayaan Deepavali atau Diwali ialah satu perayaan dalam kalangan penganut agama Hindu menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Secara simboliknya ditujukan dalam erti cahaya yang menerangi kegelapan. Maksud tersiratnya ialah menyemai nilai-nilai positif dalam diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik dengan mengatasi nilai-nilai negatif dalam diri kita untuk perkembangan rohani. Selain itu, perayaan yang kedua ialah Durga Puja. Durga Puja disambut oleh seluruh penganut Hindu seluruh dunia. Perayaan Durga Puja diraihkan sebagai penyambut kejayaan Dewi Durga mengalahkan raksasa Mahesh. Perayaan Durga Puja bermula dengan Ananda Mela di mana pelbagai masakan manis pengkali dijual. Selepas 4 hari menyambut Durga Puja, wanita yang telah berkahwin akan melumurkan sindor ataupun pewarna merah pada patung Durga. Selepas itu, sindor akan disapu sesama kaum wanita sebagai lambang kegembiraan mereka. Sebagai penutup Durga Puja, patung Dewi Durga akan diselam ke dalam air. Seterusnya, perayaan yang ketiga iaitu Matu Ponggal. Matu Ponggal adalah hari ketiga pesta Ponggal yang berlangsung selama 4 hari. Menurut kalender Gregorian, ia biasanya diraihkan pada 15 Januari, tapi kadang-kadang ia diraihkan pada 16 Januari. Dalam kalender Tamil, ini sepadan dengan hari kedua bulan Tamil Tai. Walaupun nama perayaan itu khusus untuk Tamil Nadu, ia juga diraihkan di negeri selatan India yang lain seperti Andhra Pradesh dan Karnataka. Selain itu, Hari Tai Pongal. Hari Tai Pongal merupakan perayaan semasa musim menuai yang diraihkan secara meluas oleh masyarakat etnik Tamil di negeri Tamil. Pongal juga dikenali sebagai Makara Sankranti yang disambut di seluruh India. Pongal dalam bahasa Tamil bererti melimpah ruah, susu lembu yang melimpah apabila dipanaskan dalam periuk belanga tanah liat melambangkan kekayaan yang melimpah ruah. Tai Pongal dirayakan ketika masa menuai secara tradisi bertujuan berterima kasih kepada Dewa Matahari dan ternakan ladang yang membantu menghasilkan kekayaan harta benda. Agama Hindu adalah satu daripada agama yang tertua di dunia dan juga tidak diketahui siapa pengasasnya. Selain itu, agama Hindu menitik beratkan kehidupan yang lebih baik berbanding kehidupan yang sebelumnya. Hal ini kerana setiap individu yang menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka akan mencapai darjat yang lebih tinggi apabila dilahirkan semula, iaitu mencapai moksha yang bermaksud bebas daripada darjat yang rendah. Seterusnya, kita juga telah mempelajari dan memahami segala etika dan moral agama Hindu. Sebagai contoh, ahimsa, iaitu tidak menyakiti dan tidak melakukan kekerasan serta tidak membunuh makhluk yang lain. Yang kedua, hukum karma, iaitu setiap fikiran, perkataan dan perbuatan
akan menimbulkan reaksi sama ada baik ataupun buruk. Dan yang ketiga, moksha, tercapainya kedamaian abadi, iaitu kembali ke sisi Tuhan ataupun bersatu dengan Tuhan. Tambahan pula, kita juga mengetahui hukum, ajaran, dewa-dewa, dasar ketuhanan serta kefahaman agama Hindu terhadap penganut-penganutnya. Sebagai contoh, agama Hindu biasanya dilihat sebagai agama politisme. Mereka mempercayai kepada kewujudan Tuhan. Sesetengah penganut agama Hindu hanya mempercayai dalam kewujudan 3 Tuhan. Manakala ada yang percaya kepada beribu-ribu Tuhan dan yang lainnya percaya pada 330 juta Tuhan. Tetapi mereka menegaskan bahawa seorang penganut agama haruslah taat kepada satu Tuhan sahaja. Oleh itu, dengan adanya agama, kita boleh mengendalikan diri supaya tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, bukannya untuk mengkritik orang lain. Oleh itu, penganut agama Hindu memainkan peranan dalam mengawal tingkah laku mereka daripada melakukan kezaliman sehingga tidak menjatuhkan maruah agama mahupun negara.